Cik kena jelaskan pembayaran pada malam ni juga. Cik pada petang ni. Sebab kalau tak kereta cik akan menyedari. Okey, boleh saya tahu beli bank mana? Dari RHB Bank. RHB Bank. Okey, jadi saya kena bank in ke nombor mana? Nombor akaun mana? Okey. Kat sini cik kena accountkan Assalamualaikum, hari ini saya akan menerangkan macam mana skema menipu. Cara yang paling boleh didengarkan adalah dengan menghubungi mangsa. Mereka biasanya akan menyamar sebagai pegawai bank untuk mendapatkan kepercayaan mangsa. Mereka biasanya menggunakan nombor telefon daripada luar negara untuk menyebabkan aktiviti mereka sukar dikesan. Skema juga mempunyai pelbagai pendekatan untuk menipu mangsa. Antaranya lah menhantar mesej, email dan lain-lain untuk memperdayakan mangsa. Mereka akan cuba menipu mangsa dengan pelbagai tipu hilah yang membuatkan mangsa menjadi cemas dan membuat keputusan terburu-buru. Apabila mangsa menjadi dalam keadaan terburu-buru, mereka akan meminta kad pengenalan, nombor IC, nombor TAC Bank untuk memudahkan mereka untuk membuat transaksi, dan ada juga meminta mangsa untuk membuat transaksi untuk memudahkan duit ke dalam akaun mereka. Situasi 1. Hello, ini mungkin Syamil bercakap. Apa? Saya akan tinggalkan breakfast untuk bilik. Kalau tak dibayar dalam masa 24 jam, saya akan dikenakan tinggalkan undang-undang. Macam mana benda ni boleh berlaku? Aduh. Jadi apa yang saya perlu buat, Encik? Apa? Lakukan pembinaan awak? Boleh. Apa nombor akaun Encik? 5, 2, 7, 9, 3, 5. Okey, Encik, saya dah dapat. Saya akan lakukan pembinaan dengan segera, Encik. Terima kasih atas maklumat, Encik. Terima kasih banyak-banyak. Several days later. Aduh, tunggalkan bank aku RM1,000 je. Tapi aku bayar sampai RM30,000. Oi, bodohnya aku. Habis lesap dia aku. Skema yang paling popular ialah meminta nombor TSC. TSC ialah 6-digit nombor yang unik. Ia memberikan lapisan pengesahan identiti tambahan kepada pengguna sebelum melakukan sebarang tugas atas talian. Contoh TSC digunakan waktu pembelian secara online. Ia digunakan ketika membuat pengesahan melalui banking online. Tanpa TSC, pengurusan online tak dapat diteruskan. Skema akan meminta nombor TSC dari mangsa. Contohnya, mereka akan menghubungi mangsa untuk mendapatkan nombor TSC. Mangsa yang kurang tahu tentang TSC ini akan mudah ditipu. Cara-cara mereka ialah memberitahu bahawa mereka tersilap memasuki nombor telefon mangsa untuk melakukan pembelian atau sebagainya. Mereka akan mendesak atau mengugut mangsa untuk memberikan nombor TSC tersebut. Okey, ini merupakan salah satu modus operandi skema. Apabila mangsa mendapat nombor TSC daripada telefon, skema akan menelefon mangsa dan mengatakan bahawa nombor TSC tersebut tersalah hantar ke nombor telefon bilik mangsa. Apabila skema mendapat nombor TSC tersebut, mangsa akan kehilangan ribuan ringgit daripada akaun bank kerana duit di dalam akaun bank tersebut telah dialihkan atau dipindahkan ke akaun bank yang lain kerana skema telah mempunyai nombor TSC si mangsa. Kali ini saya akan menerangkan cara-cara skema menipu mangsa mereka. Untuk pertama, skema adalah seorang yang bijak dalam bidang teknologi dan juga psikologi. Skema akan menggunakan pelbagai cara yang tidak dijangka oleh polis ataupun mangsa. Kedua, skema juga akan memainkan emosi mangsa dan membuatkan mereka merasa takut ataupun leka. Jadi dengan itu, emosi mangsa mereka akan merasa kurang stabil dan membuatkan skema lebih mudah untuk menipu mangsa mereka dan mendapatkan apa yang mereka nak daripada mangsa tersebut. Untuk bahagian seterusnya, kita akan bincangkan tentang akibat tidak menyedari bahayanya. Yang pertama, mudah diperdayakan oleh pihak skema. Bagi setengah individu yang tidak menyedari bahawa bahayanya skema akan mudah diperdaya oleh mereka. Yang kedua, segala maklumat individu tersebut diketahui dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang ketiga, mangsa akan kerugian kerana duit tersebut diambil oleh pihak tersebut.
bagi pihak scammer, dia orang boleh apa sahaja dengan maklumat tu, antaranya menjual maklumat tersebut ataupun mengambil duit daripada bank mangsa. Yang keempat, scammer atau pihak tersebut tidak dapat dicari atau dihubungi kerana mereka sangat sukar dijejaki. Yang kelima, wang tidak dapat dituntut atas kesilapan sendiri. Diperingatkan bahawa kejadian yang telah berlaku ini akan menyebabkan mangsa tersebut mengalami masalah tekanan diri dan masalah kewangan. Oleh itu, tindakan yang wajar ialah membuat laporan polis dan menukar semua kata kunci dan mengemaskini maklumat peribadi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syamil bin Shah Nizam akan menerangkan tentang kumpulan sasaran. Antara contoh sasaran bagi skamer ialah suri rumah, warga emas yang sudah berpencen, mahasiswa, pemilik perniagaan. Berdasarkan statistik, skamer mendapatkan mangsa dari pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira status, umur dan jantina. Kumpulan atau individu skamer menyasarkan mangsa mengikut kriteria sasaran yang dianggap mudah tertarik atau tertipu dengan ciri keuntungan yang banyak dalam masa yang singkat. Antara modus operandi yang digunakan oleh skamer adalah melalui panggilan telefon. Penipuan telefon adalah penipuan yang paling biasa digunakan terhadap orang tua. Penipu meminta warga emas membuat kiriman wang dan mengaku sebagai ahli keluarga yang menghadapi masalah. Mereka juga mungkin meminta wang dari orang tua dengan menyamar sebagai badan amal, terutama setelah bencana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan sedikit pun mengenai panggilan skamer. Jadi, dekat sini ada digariskan 3 pengajaran penting. Yang pertama ialah rasional, berfikir secara sebelum bertindak dan bertenang. Maksudnya kalau anda ada menerima sebarang panggilan daripada individu yang tidak dikenali, mula-mula sekali anda haruslah bertenang. Jangan tunjukkan emosi yang berlebihan kerana itu akan memudahkan pemanggil memanipulasi fikiran anda dan anda akan cepat terpedaya dengan arahan yang diberikan oleh si scammer dan secara tidak langsung mampu memberikan anda berfikiran secara tidak waras sebelum bertindak. Yang kedua ialah keberanian, iaitu bertanyakan soalan dan mengesahkan identiti pemanggil. Jika pemanggil memberitahu diri mereka daripada pihak bank, mahkamah, balai polis atau sebagainya, anda harus memberanikan diri untuk bertanya tentang apakah jenis kesalahan yang anda lakukan dan bertanyakan soalan yang lebih terperinci mengenai identiti pemanggil. Contohnya daripada agensi mana atau balai polis mana atau mahkamah di daerah mana. Semua itu akan dapat memberikan maklumat yang lebih penting dalam mengenal pasti sama ada pemanggil adalah skamer ataupun bukan. Seperti contoh, pemanggil memberitahu dirinya daripada pihak mahkamah tetapi di luar waktu operasi mahkamah. Secara tidak langsung, ia mampu memberikan tanggapan yang jelas kepada mangsa dalam memastikan bahawa pemanggil itu adalah skamer ataupun bukan. Okey, yang ketiga adalah tanggungjawab terhadap diri sendiri dan orang lain, iaitu keluarga, kawan-kawan dan orang ramai. Antara tanggungjawab yang anda boleh lakukan dalam menangani isu skamer, yang pertama dengan mendedahkan nombor si skamer kepada orang ramai, sama ada melalui WhatsApp group ataupun laman sosial seperti Facebook. Yang kedua, untuk membantu mangsa yang dalam kesusahan, perkara yang boleh dilakukan ialah dengan membawa mangsa ke balai polis untuk membuat aduan atau menelefon pihak bank untuk menarik balik amount yang telah dipindahkan ke akaun skamer dan menukar kata laluan, dan berkongsi cerita atau pengalaman tentang diperdaya oleh panggilan si skamer dan memberitahu supaya lebih berhati-hati pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan menerangkan kesimpulan. Panggilan skamer merupakan antara jenayah paling berbahaya pada abad sains dan teknologi ini. Oleh itu, seperti pepatah Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, seluruh genap masyarakat harus bekerjasama dan memainkan peranan dalam memastikan mereka mengamalkan etika dan nilai murni yang berkaitan supaya tidak mudah terpedaya dengan penipuan melalui alam digital. Skamer bukan sahaja mendapatkan wang daripada panggilan,
malah juga daripada aktiviti menggolam data peribadi pengguna awam seperti mencipta laman web palsu iaitu phishing, menghantar email bervirus dan pelbagai pendekatan yang mungkin kita tidak jangka. Oleh itu, kita hendaklah berjaga-jaga sebelum terlambat agar dapat menghindari diri daripada skamer. Seperti pepatah Melayu, sediakan payung sebelum hujan. Sekian, terima kasih.